Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Malam ni Allah beri ruang izin untuk hadir dalam majlis ilmu. Kita mohon dan minta pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu beri perhatian kepada urusan kehidupan kita. Kita minta Allah Ta'ala selalu jaga urusan kita dunia dan akhirat. Dan kita minta Allah Ta'ala berikan kekuatan dalam hati ini untuk terus berlaku taat padanya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sekarang ni telah pun berada pada tahun 2023. Pejam celek, kita dah masuk kepada bulan yang kedua dalam tahun yang baru ini. Ramadan mungkin sebulan dua lagi masuk bulan Ramadan. Ini bermakna usia dan umur kita itu makin hari makin meningkat, makin hari makin bertambah. Dan sememangnya kita akan mendekati hari kematian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap masa dan setiap waktu detik yang berlalu ini semuanya mendekatkan kita kepada hari kiamat dan juga hari kematian. Mati ni dia mustahil makin jauh lah, dia akan selalu dekat dengan kita. Namun demikian, walaupun kita sedar dan kita faham akan perkara itu, apakah persiapan kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala untuk menghadapi hari yang wajib terjadi? Maksudnya nak pergi pada mati itu, dia mesti kena ada persiapan. Kalau kita mati dalam keadaan tidak ada apa-apa persiapan, ini yang akan menjadi masalah yang besar. Oleh kerana tiap-tiap orang akan disoal oleh Allah Ta'ala tentang amal perbuatannya semasa di hidup. Kalau mati tak ada persiapan, maksudnya kita confirm akan diazab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sebab itu di saat umur kita makin bertambah ini, mestilah selalu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan amal-amal yang soleh. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Kalau tuan-tuan jumpa dengan ayat amanu, mesti Allah Ta'ala gandingkan dengan amilus salihat. Orang-orang yang beriman itu dan orang yang beramal saleh. Menunjukkan bahawa orang mukmin dia tak lari dan tak lepas daripada berlaku amal saleh. Kerana ni syarat seseorang itu dikatakan orang mukmin. Kalau awak betul kata orang beriman, awak mengaku orang beriman pada Allah Ta'ala, dia tak boleh bercakap pada mulut saja. Mesti dibuktikan dan diterjemahkan dengan amalan. Maksudnya kalau awak kata orang mukmin, mesti kan ada bukti dia. Bukti apa benda? Awak mendekatkan diri dengan Allah dengan amal soleh. Betul, ulama-ulama ajar kita banyak cara-cara ataupun kaedah untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama kata ulama, antara amalan kalau betul kita nak dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, mula-mula sekali selalu kena lazimkan diri baca Al-Quran. Quran ni tuan-tuan sekalian, dia kalamullah. Quran kalamullah. Orang yang selalu baca Al-Quran ini, orang ni Allah Ta'ala wajib terangkan hati dan mindanya. Orang baca Quran ni dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala, kerana Al-Quran ini perkataan Allah, bukan perkataan daripada manusia. Nama ni dalam hadis yang lain, Al-Quran ni Nabi kata siapa-siapa yang baca dia, dia dapat pahala yang besar. 1 huruf 10 pahala. Dan Al-Quran lah satu-satunya mukjizat yang kalau awak buat ni, dia satu mukjizat yang paling mudah nak boleh pahala, nak dapat pahala tu mudah. Al-Quran kalau kita tak baca lagi, kita tengok saja je, dah pun diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Kalaulah makna awak pegang Quran, lagi banyak dapat pahala. Betul? Kalau pegang Quran, tatap Quran, dapat pahala yang besar, apatah lagi kalau baca. Nampak ni, pegang saja pun dapat pahala dah. Sebab itu anak-anak tahfiz, saya ada pusat tahfiz yang kita usahakan di Seksyen 7 di Terengganu pun ada, dan pusat Islam pun kita ada, banyak kita uruskan. Biasanya pelajar-pelajar kita, orang hafal Quran ni, dia akan ada mengulang Quran. Orang yang mengulang Quran ni, kalau boleh waktu mengulang Quran, ajar dia pegang Quran. Kerana untuk mengambil berkat, menyentuh mushaf. Meskipun yelah, kalau awak apa nama ni, kita biasanya orang kalau dia mengulang Quran, dia tak tengok Quran dah. Dia akan pejam mata kalau tengok Quran. Orang tak panggil mengulang lah pula. Nah. Meskipun awak tak tengok Al-Quran itu, peganglah dia. Pegang saja, buat syarat nak mengambil barakah. Batu tuan-tuan, kadang-kadang orang yang baca Quran, biasanya ada lepas isyak akan baca Al-Mulk. Sini buat gitu. Baca suratul Mulk contohnya. Ya, ada setengah orang dia ingat dah. Tapi kalau boleh, peganglah Al-Quran. Ataupun tengok ayat Quran tu. Tengok, pegang. Biasa sini akan ada risalah ke buat orang yang kertas laminate tu. Ada juga sini tak? Awak pegang, buat syarat, ambil. Sebab pegang ayat Quran, sentuh, dia dapat pahala yang besar. Betul, kita ingat macam surah Yasin, surah-surah familiar ni biasa kita ingat, betul tak? Yasin wal Quranil Hakim. Kalau imam baca, kita boleh sambung sampai habis. Sebab ni surah familiar. Kita bukan orang hafal Quran, tapi Yasin kita tahu. Contoh saya baca, innaka laminal mursalin. Sambung. Ala siratim mustaqim. Awak semua hafal Quran ke? Tidak. Tapi oleh kerana surah ini familiar, betul awak ingat. Tapi masa baca surah tu pegang lah. Tak nak pegang, buka apa nama ni, buka phone kita, dekat telefon bimbit masing-masing ada aplikasi Quran, buka. Yang penting lazimkan untuk selalu baca Al-Quran, kerana ini mu'jizatun kabirah, mukjizat yang terbesar, benda yang paling besar. Dalam hadis Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amthaliha. Siapa-siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, Allah Ta'ala beri pahalanya satu huruf 10 pahala. Kalau baca alif lam mim 3 huruf 30 pahala. Mana nak cari dah? Awak baca Facebook, baca surat khabar, tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Baca Quran dapat pahala yang besar, kerana hukum baca Quran ni adalah sunat, menerangkan hati manusia. Hebat tak hebat Al-Quran ni, walaupun awak baca tak pernah faham maksud dia, tapi sekali awak dengar, dia akan menyebabkan hati awak tu jadi tenang. Ini mukjizatul Quran. Dan kita menghampiri bulan yang mengagungkan Al-Quran, bulan Ramadan. Batu ulama-ulama ajar kita tentang satu doa, biar Allah sampaikan kepada bulan ni. Daripada Rejab lagi kita diajar berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, tolong beri aku ni berkat dalam bulan Rejab, beri berkat dalam bulan Sya'ban, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Walaupun doa ni bukan daripada Nabi SAW, ini ijtihad para alim ulama, ajar kita doa.
Tapi doa ini doa yang baik. Minta berkat daripada Allah Jalla Jalaluh akan barakahnya bulan Rejab. Biar bertambah amal kebaikan. Sebab awak nak pergi pada Ramadan ni, kita tak boleh masuk Ramadan dalam keadaan mengejut. Bulan Al-Quran ni awak tak boleh masuk dalam keadaan mengejut. Masuk mengejut apa dia? Masuk tidak ada persiapan. Awak masuk tu terus nak puasa 30 hari, terus masa tu nak baca Quran, masa tu nak bersedekah, masa tu baru reti nak datang masjid. Cannot like that lah. Tak boleh buat gitu. Sebab apa saya kata gitu? Orang yang buat satu benda dengan drastik, dia tak akan mencapai kejayaan sampai mati sekalipun. Ibarat orang bawa kereta, orang kena bermula dengan gear 1 dulu. Dia tak ada bawa kereta waktu bawa masuk-masuk gear 5, kereta jadi berat. Betul tidak? Cakap je betul senang, jangan diam gitu. Cakap. Tak boleh sungguh aku tak ada respon, takut tidur, jadi mengajar seorang pula. Tuan-tuan, orang bawa kereta, dia dah akan bawa satu gear tu pergi yang tinggi-tinggi. Dia akan pergi gear 1, 2, 3. Macam bulan Ramadan, awak nak masuk Syahrul Quran, nak masuk bulan Quran ni, kalau first day baru nak buat tadarus Quran, baru nak belek baca Quran, baru nak semayang tarawih 8 rakaat, awak akan hadapi kegagalan sampai bila-bila sekalipun. Sebab tu awak tengok trend yang berlaku, orang semayang tarawih awal-awal je orang semangat. Kerana apa dia? Dia semangat. Masa tu memang dia buat pulun punya, tapi pada akhirnya makin hari makin lemah, makin berkurang. Sebab dia buat dalam keadaan yang mengejut. Semua benda dia nak buat sekaligus. Batu Allah Ta'ala, ulama-ulama ajar kita nak masuk Ramadan ni dia bermula bulan Rejab dah. Salafus salih dulu 6 bulan sebelum. Kita orang biasa, orang awam ni paling kurang pun 3 bulan sebelum Rejab, Syaban, Ramadan masuk. Batu minta doa pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ulang-ulang doa ni, ya Allah sampaikanlah aku kepada Ramadan. Sebab apa minta suruh bagi sampai? Sebab bukan semua orang Allah bagi sampai, itu bendanya. Ramadan ni dia premium punya bulan, hebat punya bulan. Nanti saya cerita kenapa. Sebab apa? Ramai orang yang dalam dia duk minta Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan, ada orang yang Allah tak izin masuk. Saya duk perhati benda ni pada setiap tahun. Biasanya kalau dekat-dekat nak masuk Ramadan, seminggu sebelum, 2 minggu sebelum, kita akan selalu dengar berita tentang kematian. Kadang-kadang yang mati tu bukan orang jauh. Saudara mara kita, ahli jemaah kita, jiran-jiran yang kita kenal dia, Allah meninggal dah. Tahun lepas, maknanya Ramadan tahun lepas tu yang last yang dia lalui. Kita pun sekarang ni kita tak tahu lagi umur kita panjang ke tidak. Kita rasa kita confident, insya-Allah lah sebulan lagi masuk Ramadan. Awak tak pernah tahu, saya pun tak pernah tahu bilakah kita mati dan kita sempat ke tidak bertemu Ramadan ini. Batu kena ajab doa, ya Allah beri kesempatan sampai, beri kesempatan sampai. Sebab apa? Bulan ni bulan yang Allah beri perhatian sepenuhnya kepada semua hamba-hamba dia yang minta doa, yang solat, yang ibadah. Kita nakkan kelebihan itu. Dan Al-Quran kalau awak baca, Allah Ta'ala akan jadikan kemuliaan dalam hidup kita. Ini mukjizatul Quran. Saya nak sebutnya hebatnya Al-Quran ni tuan-tuan. Dia sifir dia gini, siapa-siapa yang ada kaitan, yang berkait dengan Al-Quran, dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang selalu berdamping dengan Quran, dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat dia. Saya bagi contoh. Dalam ramai-ramai malaikat, yang menjadi ketuanya siapa dia? Jibril alaihi salam. Sebab apa Jibril dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi ketua? Kerana dia ada hubung kait dengan Al-Quran. Walaupun sedikit dia sampaikan Quran, wahyu itu terus pada Nabi SAW. Lalu Allah muliakan Jibril, Allah beri kelebihan, dia jadi ketua bagi malaikat. Dinamakan Jibril ini sebagai roh. Batu dalam Quran Allah kata tanazzalul malaikatu waruh. Malam Al-Qadar itu yang turunnya roh Jibril. Jibril ni tuan-tuan, dia tak akan turun hari biasa. Dia ketua malaikat.
Muta'in thamma amin. Di langit sana semua makhluk taat akan Jibril. Thamma amin, dia lagi dipercayai. Orang kepercayaan Allah, Jibril alaihi salam, dia tak akan turun kalau tak ada event yang besar. Betul tak? Kalau hari-hari biasa Jibril tak turun, malaikat lain turun. Waktu sepertiga malam, malaikat lain turun. Jibril, dia tak akan turun kecuali ada event yang besar. Itu dipanggil ketua. Dia macam kita lah tuan-tuan, ketua kerajaan ke, ketua company ke apa semua, dia tak akan turun kalau tak ada event besar. Kalau setakat anak kita tahnik kat surau, takkan agung turun? Betul tak? Takkan Perdana Menteri nak turun? Tak ada. Tapi kalau ada event besar, buat anjurkan satu event yang besar yang melibatkan kenamaan, baru Perdana Menteri turun. Jibril pun sama, dia tak akan turun kalau tak ada event besar. Al-Qadar, Jibril turun kerana ini satu perkara event yang besar. Lalu Allah Ta'ala jadikan kemuliaan kepada malaikat Jibril alaihissalam kerana dia ni tugas dia menyampaikan wahyu Quran pada Nabi SAW. Jadi penghulu bagi segala malaikat. Demikianlah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran turun pada Nabi Muhammad, tidak turun pada Nabi lain. Maka jadilah Muhammad SAW itu penghulu bagi segala Nabi. Ada saja kaitan dengan Quran, Allah beri kemuliaan dan kelebihan itu. Batu tak ada Nabi yang Allah paling lebihkan sekali kecuali Muhammad SAW. Penghulu bagi segala Nabi pun dia, lebih Nabi pun dia. Nabi lain, contoh Nabi lain, biasa kelebihan Nabi ni dia orang ukur pada mukjizat. Nabi-Nabi lain mukjizat dia bolehlah 9, 10, belas. Muhammad SAW Rasulullah. Nabi Muhammad, mukjizat Nabi saja Imam Nawawi dinukilkan, ditulis dalam kitab, dan disebut dalam muqaddimah Syarah Sahih Muslim, dia kata annal mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tazidu ala 1200. Mukjizat Nabi Muhammad seorang ni melebihi 1200 jenis mukjizat. Belah bulannya dengan air keluar daripada tangan. Banyak mukjizat Nabi. Yang paling besar Al-Quran. Mukjizat yang besar inilah Allah beri kelebihan pada Nabi. Kerana apa dia? Min asbabil Quran. Tak ada Nabi yang Allah Ta'ala paling muliakan kecuali Muhammad SAW. Al-Quran Allah turunkan untuk umat Nabi SAW. Kita. Maka jadilah kita ni sebaik-baik umat. Tak ada umat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Diberi kelebihan yang banyak. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Sebab apa jadi sebaik umat? Sebab Quran turun kat kita. Kelebihan banyaklah. Umat dulu tuan-tuan, kalau nak taubat pada Allah Ta'ala, bunuh diri. Allah kata faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu baru Allah ampun dosa. Umat kita sekarang ni nak taubat tak perlu menyakiti diri sendiri. Macam golongan Syiah, dia silap dalam ijtihad dalam perkara ini. Pernah tengok orang Syiah, dia lukakan badan dia dengan pisau. Bagi dia makin banyak darah keluar, makin banyak dosa diampunkan oleh Allah. Tidak, umat Muhammad bukan seperti itu. Umat Nabi bukan macam tu. Umat Nabi nak taubat tak perlu menyakiti, tak perlu melukai. 5 minit pun tak sampai taubat pada Allah Jalla Jalaluh. Allah beri kelebihan pada umat kita. Kerana apa? Quran. Al-Quran turun pada hari Jumaat, maka tak ada hari yang Allah paling muliakan kecuali Jumaat. Dijadikan oleh Allah Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, kerana ada kaitan dengan Quran. Itu sifat dia. Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan itu penghulu bagi segala bulan. Tidak ada bulan yang Allah paling muliakan, paling banyak kelebihan Allah Ta'ala bagi kecuali Ramadan. Mana ada satu bulan yang awak kena puasa 30 hari direct? Tak ada, Ramadan. Mana ada satu bulan yang Allah rantai garikan iblis, syaitan laknatullah? Tak ada, Ramadan. Mana ada satu bulan yang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu syurga, Allah tutup rapat pintu neraka? Tidak ada kecuali Ramadan. Mana ada satu bulan yang awak tengok orang berbondong-bondong datang ke masjid ramai, pukul 10 malam tak balik lagi kerana ibadat, sujud berlama-lama dalam rakaat dia, berpanjang-panjang dalam rukuknya, dalam sujudnya pada Allah Ta'ala? Tak ada, Ramadan.
Karena Ramadan ini kemuliaan dan kelebihannya banyak Allah Ta'ala bagi. Min asbabi nuzulil Quran, dengan sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pada malam Al-Qadar, maka tidak ada malam yang terbaik, malam yang paling berkat kecuali malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Sebab apa? Quran. Sehingga Jibril turunlah malam tu, sehingga awak doa apa pun semuanya Allah Ta'ala dengar, Allah makbul, Allah jawab segala doa dan permohonan itu. Al-Qadar. Al-Quran turun kat mana? Mekah dan Madinah. Maka tidak ada tempat yang paling Allah muliakan kecuali Mekah dan Madinah. Ayat yang turun di Mekah orang panggil ayat Makkiyah. Ayat yang turun di Madinah orang panggil ayat Madaniyah. Nak masuk ke Mekah ni bukan senang, mesti kena ihram. Dia ada miqat yang ditentukan oleh Nabi SAW dalam Al-Quran, dalam hadis. Awak semayang di Masjid Haram, berapa kali ganda pahala dapat? 100,000 Syekh. Awak semayang di Madinah 1000. Siapa dia bagi ganjaran? Nabi. Nabi sebutlah hadis yang lain, Nabi kata salatun fi masjidi hadha, awak semayang di masjid aku ni, kata Nabi, afdalu min alfi salatin fi ma siwa, lebih baik daripada awak semayang di 1000 kali tempat lain. Illa Masjidil Haram, ada nafi kat situ, kecuali Masjid Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Semayang di Masjid Haram dapat 100,000 kali ganda pahala. Sebab apa digandakan begitu? Sebab apa awak semayang di section 20 ni dapat 10 ya? Tidak dapat 1000, tidak dapat 100,000. Kerana sini bukan tempat turunnya Al-Quran. Sebab itu sesiapa sahaja yang ada kaitan berdamping dengan Al-Quran, Allah beri kemuliaan dan kelebihan dalam hidup dia. Demikianlah orang yang selalu melazimkan lidah ni baca Quran. Kita semua, awak, saya, tuan-tuan, baca Quran. Tiap-tiap hari tak tinggal Quran. Maka tidak ada orang yang paling Allah muliakan kecuali orang yang selalu berdamping dengan Al-Quran. Sebab tu Quran ni dia tak boleh tinggal walaupun sehari. Sibuk macam mana pun awak ni, buka Quran, baca Quran. Hari ni kita tengok sedih, anak-anak muda Quran sampai tak erti baca. Dia tak erti cakna Quran. Sebab apa dia? Hidup ini dilalaikan dengan benda-benda yang tak ada faedah. TikTok umpamanya. Sekarang ni menatang tu pula orang main apa? Lato-lato. Ketang. Baiklah awak ambil benda tu, masa yang awak main benda tu untuk baca Quran. Bukan kata tak bagus, bolehlah nak main setakat nak relieve tension, bukannya haram. Tapi dah sampai kena kepala ustaz ni berbenda pula. Datang masjid bawa anak-anak, jangan bawa main lato-lato lah. Dia bising tu, tak bising. Ketak. Aku retak juga nanti. Dia tak boleh. Budak-budak sekarang ni dilalaikan dengan banyak benda. Sebab tu kalau awak perasan, dekat masjid surau waktu maghrib, budak muda tak ada sangat. Betul ke tidak? Kalau tak percaya, awak boleh tengok kiri kanan, bukan satu batch ke belakang ni. Dia tak ada orang muda. Ada pun seorang, Tok Bila kita seorang, abang seorang, abang ni seorang. Ramai pula dah. Dah sebab tuan-tuan nampak muka muda belaka. Betul tak? Hak paling otai sekali berapa tahun sini? Yang paling legend sekali 80 ada? 85? Siapa dia? Ada datang? Mana ayah anda kita 85 mana? Ada kat luar? Oh, tak duduk dalam, sejuk sejuk. Allahu Akbar. 85 panjang umur. Betul tak? Itulah orang yang datang masjid umur itu. Budak muda tak ada. Al-Quran tak kerti baca, tak ambil cana tentang Quran. Hari-hari buka Facebook, hari-hari buka TikTok. Dia tak ada, dia tak rasa bersalah kalau sehari tak buka Quran. Ni masalah dia. Sebab tu tuan-tuan, awak sibuk macam mana pun buka Quran. Awak gagap ke baca lambat ke merangkak ke baca. Dia nak baca Quran ni bukan mesti lancar dulu baca. Bukan mesti reti tajwid dia baru boleh baca. Baca je lah. Betul ke tidak? Sebab tu saya buka tahfiz ni kita buat secara percuma, nak galakan kepada orang supaya biar celek Quran, celek hadis Nabi SAW. Kesian kadang-kadang tengok orang umur 60 tahun 70 tahun datang belajar. Sebab kita ada pusat Islam, kita buka untuk beri fokus kepada pengajian dewasa, termasuk orang tua-tua pencen, macam pondok wajib, pondok pengajian warga mah lah.
hari cuti datang belajar, kita buka, saya buat klinik Al-Fatihah, duk baca surah Fatihah. Umur berapa dah? Umur 63 dah ustaz. Tapi bila dengar Fatihah dia, saya sedih. Kenapa dia 63 tahun dia hidup dalam keadaan baca Fatihah begitu? Faham tak? Dengan tajwid tak betul, bermakna dia tak cakna. Saya risau generasi muda hari ini akan jadi macam tak ambil tahu, kecuali waktu dia dah berusia baru dia nak mula cakna dengan Al-Quran. Tak boleh gitu, dia tak boleh. Quran ni memang awak tak boleh tinggal. Sebab tu saya kata persiapannya sekarang ni kena mula buka baca Quran dah. Itu amalan yang pertama untuk awak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Orang yang selalu berlazimkan diri dengan Al-Quran, Allah jaga hidup dia. Wallahi Allah jaga hidup dia. Betul? Kerana dia mukjizat yang hebat. Allah beri ketenangan dalam hati. Al-Quran ni awak tak faham maksud, dengar saja. Orang pasang Quran nak maghrib dengar. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak faham maksud pun, tapi dengar tu dia rasa nusuk kalbu, dalam hati ni rasa, ya Allah, aku nak pergi sujud pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni dia mukjizat. Orang tak faham maksud. Ramai mana pun orang yang masuk Islam dengan sebab dengar Quran. Orang Kristian dengar Quran, dia masuk Islam. Ramai. Kerana apa dia? Dia tak faham maksud pun. Hebat. Yang kedua, kata ulama, awak lazimkan diri untuk sembahyang berjemaah. Ini amalan. Sembahyang berjemaah ni, orang yang buat sembahyang berjemaah ni pahala besar. Dalam hadis Nabi cerita, Nabi kata salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Awak sembahyang berjemaah ni pahala lebih besar daripada sembahyang seorang. Berapa kali ganda pahala? 27 kali ganda pahala. Tujuh kali ganda pahala ni tuan-tuan, besar pahala nak dibandingkan dengan satu pahala. Dan sebenarnya satu saja pahala yang Allah Ta'ala bagi itu telah pun lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu je pahala. Tapi kadang-kadang orang tak yakin dengan pahala jemaah ini, sebab itu orang jadi macam tak berapa nak buat. Amalan ni berat sebenarnya. Sebab apa saya kata berat? Kalau benda ni benda mudah, tuan-tuan tak akan tengok waktu maghrib macam ni punya ramai. Bagi saya kalau macam ni bilangan, bagi saya ramai dah lah. Sebab di kampung kita, saya ceramah di kampung-kampung, tak ada orang datang, ada pun hak maknanya hak dah berumur dah. Nampak tu, hak jenis duduk belakang ini, kaki terpelunjuk kat depan, gulung rokok daun, pening kepala aku. Kita takkan nak marah dia. Biarlah dia surau-surau kampung. Kalau macam ni punya bilangan ramai dah lah, tapi tidak seramai bilangan semayang Jumaat. Sebab tu saya kata amalan ni berat. Walaupun padahal kita dah sedia maklum bahawa sesungguhnya pahalanya besar semayang berjemaah, tapi orang tak ambil. Kerana apa dia? Kerana pahala tu dia tak nampak tengok dengan mata. Orang ni lagi dia tak nampak dengan mata, dia tak yakin pahala. Dia bila benda tak nampak dengan mata, bukan mesti tak ada. Dia ada. Macam Allah Ta'ala tak ada depan mata, tapi ada tak? Ada. Angin. Mana awak nampak angin? Tapi kita tahu dia ada walaupun tak nampak tengok. Sebab apa? Kita rasa sejuk, kita rasa angin. Kentut orang, kentut. Ada nampak kentut? Ustaz, dia kentut. Mana awak tahu nampak kentut? Mana tunjuk kentut dia? Tak ada kentut, bagai tak nampak. Tapi dia bau. Sudah. Dia bau. Kalau makan musangking, jahanam bau dia. Betul? Dia bau. Dia bunyi, kentut. Elektrik pun orang tak nampak. Elektrik orang tak nampak, tapi kita tahu dia ada. Kerana kalau awak sentuh, arwah. Jadi roh dah, padam, mati kerah. Tak ada. Pahala pun sama juga. Awak datang semayang berjemaah, dia memang tak nampak tengok 27 kali ganda pahala. Sebab tu katakanlah kalau pahala ni boleh tengok dengan mata, awak akan tengok ramai awak datang masjid. Misal contoh, awak semayang selok je apa nama ni, sejadah dapat duit RM100 contoh. Betul tak? Imam buat
Buat pengumuman lah esok, siapa-siapa semayang subuh berjemaah, kita akan bagi RM50 seorang. Buat pengumuman hari Jumaat tadi. Tuan-tuan akan tengok pukul 4.30 tu beratur dah macam Raudah di Madinah. Kerana apa dia? Duit nampak. Hakikatnya orang tak ada datang macam tu kerana dia tak. Padahal Nabi dah beri jaminan awak semayang ni 27 kali ganda pahala dapat. Orang tak grab. Even rumah dia dengan masjid dekat. Rumah dengan masjid ni jalan kaki je. Ada jenis orang macam tu tak sampai juga. Dia tak boleh nak sampai kerana apa? Tak ada kekuatan. Sedangkan dia kena ingat setiap langkah yang awak berjalan pergi ke masjid, setiap rodaan kita berputar naik motor ke naik kereta, setiap meter kilometer yang awak datang ke masjid itu, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang banyak. Tapi orang tak nampak benda ni. Sebab tu Nabi kata semaya jemaah ni benda yang amalan yang untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Sebab orang selalu datang masjid ni, dia ni orang mukmin kata Nabi. Dalam hadis yang lain, kita isyak pukul apa? Syekh nak sini kalau kuliah maghrib berhenti pukul apa? Berhenti isyak. Isyak berhenti terus. Sebab saya nak bajet-bajet, tak nak panjang-panjang. Boleh sambung sampai bila? Lepas Cina. Habis kejap lagi dah. Lepas orang azan dulu tak? Dalam hadis Nabi kata gini, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok ada orang dia ulang-alik datang masjid, kamu kena bersaksi kata Nabi dia orang mukmin, dia orang beriman. Rupa-rupanya salah satu sifat orang mukmin ni bukan setakat dia semayang, bukan setakat baca Quran. Salah satu sifat yang besarnya ialah dia selalu terikat dengan masjid. Dia ulang-alik datang masjid. Dia selalu ulang-alik datang masjid. Ni orang mukmin. Untuk ibadat lah, bukan datang buang air kencing berak tu macam orang lalu-lalu lalang tu. Tidak. Orang yang ibadat. Rupa-rupanya Allah Ta'ala jadikan masjid ni menjadi suatu tempat urusan orang mukmin untuk terikat hatinya pada rumah Allah Ta'ala. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia sehari dia tak datang masjid, dia rasa gelisah. Orang mukmin. Hari ni orang datang masjid Jumaat seminggu sekali. Ini trend yang melampau. Sebab apa saya kata melampau? Sebab dia dah melekat dalam jiwa manusia ni puluhan tahun lamanya. Allah Ta'ala tak buat masjid, tak buat surau untuk awak datang seminggu sekali. Tidak. Allah Ta'ala buat nak suruh kita ni melekat dengan masjid biar jadi orang mukmin. Biar awak tak datang masjid kerana ada masyakkah, awak akan rasa susah hati, rasa gelisah. Wa dzaka mukmin. Itu orang mukmin. Tapi setengah orang kalau dia umur 50 tahun dia hidup dalam keadaan dia pegang masjid Jumaat. Hari lain tak rasa bersalah langsung tak datang. Muka tak ada rasa bersalah. Dan benda ni trend ni berlaku setelah sekian lama, sedangkan dunia makin dekat dengan kiamat, awak makin bertambah umur, sepatutnya trend ibadat tu makin ada peningkatan. Tapi kita tak ada peningkatan. Saya bagi contoh. Jumaat ramai kan? Sini buat Jumaat. Okey, awak tengok maghrib. Kenapa bilangan tak sama macam sembahyang Jumaat? Sebab orang tak ambil penting. Orang nampak pentingnya Jumaat. Waktu lain tak ada tak datang. Kalau 10 tahun dia hidup, 10 tahun dia pegang macam tu. Kalau 40 tahun dia hidup, 40 tahun dia pegang macam tu. Tak ada kena mengena masjid dengan aku. Kecuali illa yaumul Jum'ah. Kecuali hari Jumaat. Dan benda ni berlaku start bila? Minggu lepas? Jumaat lepas? Tidak. 2 minggu lepas? Jumaat 2 minggu lepas? Tidak. Puluhan tahun lamanya. Trend yang sama tak berubah. Macam contoh saya sebut tarawih tadi. Kalau kita 23 Mac ni kita puasa, okey, 22 Mac malam tu orang akan ramai datang sembahyang tarawih. Contoh akan tengok tarawih tahun ini 22 Mac malam akan melimpah sampai keluar. Saya tak pernah datang tarawih kat sini, saya tak tahu apa berlaku. Tapi saya boleh agak. Dan tuan-tuan akan tengok 2 minggu lepas pada tu dia akan jadi separuh masjid ni. Separuh surau. Mana ustaz tahu? Ustaz tahu masa depan ke? Bukan, saya ramal. Saya agak. Level-level kita boleh agak ni maknanya apa dia? Makna benda ni bukan benda baru. Dan trend ini akan berkekalan selama-lamanya kalau tidak ada perubahan. Dan benda ni bukan berlaku Ramadan tahun lepas. Bukan 2 tahun lepas. Puluhan tahun yang lampau.
Zaman ayahanda kita masih remaja lagi. Kalau tak percaya tanya dia. Yang umur 85 ayahanda kita tu, awak tanya dia. Pak cik, haji, ayahanda, masa ayahanda umur 40, 30-an dulu, nampak ni, dah macam ni ke perangai orang datang penuh hari Jumaat, penuh waktu tarawih yang pertama, lepas tu makin kurang, dia akan jawab ya. Dan kita dah masuk 2023 dah. Dan tahun ini walaupun tak Ramadan lagi, saya berani agak. Sebab apa? Benda ni kalau tak ubah dia akan menjadi benda yang sama. Lepas tu witir akan semayang pada Ramadan. Nabi SAW tak pernah tinggal semayang witir dalam masa sehari. Tapi kita kena witir Ramadan, lepas tu tinggal. Dan trend ini berlaku tiap tahun. Dia tak ada perubahan, tak ada peningkatan lebat ibadat. Sedangkan dalam bab dunia lain, kita nak selalu ada upgrade. Kita tak akan selalu berada pada level dan takut yang sama. Macam contoh rumah awak dulu kecil, sekarang orang renovate besar. Awak tak akan selamanya selesa duduk rumah kecil, betul ke tidak? Cakap betul je senang. Ya, telefon bimbit masing-masing. Dulu orang pakai telefon mana ada full screen macam ni. Dulu ingat tak zaman-zaman pakai Nokia yang besar-besar tu? Nokia yang ada antena tu, itu yang besar, itu baling anjing matilah. Betul tak? Oi, dahsyat. Tapi sekarang ni ada lagi orang pakai phone tu? Tak ada dah. Kerana kita tak akan selamanya hidup dalam keadaan terkebelakang dari sudut keduniaan ini. Kita nak ada peningkatan, upgrade. Tapi ibadat daripada dulu pun macam tu. Tarawih hanya witir kena Ramadan. Tahun ni pun witir kena Ramadan. Sama, tak ada upgrade. Orang pakai kereta dulu, first car, kereta pertama pakai. Dulu punya kereta tak sama macam sekarang. Betul tak? Ada orang pakai dulu, haji pakai kereta apa dulu? First car. Saya payah nak tanya sebab tuan-tuan duduk kat depan ni buat apa? Futsal ke apa? Buat futsal. Tak ada nak buat. Betul tak? Dulu orang pakai kereta manual. Sekarang nak cari orang pakai kereta manual bukan tak ada, jarang. Semua kereta baru keluar sekarang ni semua dah pakai auto. Ingat pakai kereta manual dulu, susah nak. Ni kaki ni kena garuk tau, tak tekan kelas. Tapi sekarang ni semua automatik je. Awak nak ambil lesen pun test kereta auto ada sekarang. Dulu kancil, sekarang Azia. Betul tak? Makna saya nak sebutkan bahawa dalam bab ni kenapa awak nak ada peningkatan, nak ada pembaharuan, tapi dalam bab ibadat kita masih mengekalkan trend yang sama. What is that? Amboi. Laparlah tu kalau gitu. Jadi kalau tak ubah benda ni, buat payah. Jadi solat berjemaah ini adalah satu tuntutan sebenarnya. Sebab tu kalau kita mampu buat. Ada setengah-setengah masjid sampai dia buat kempen. InsyaAllah. Ada satu masjid sampai dia buat kempen untuk berjemaah. Maksudnya macam-macam lah kempen dia buat. Ada yang buat pahlawan subuh. Mana pahlawan subuh. Ada orang salah faham banner tu, main subuh pakai tanjak lah pula. Bukan ni mak kilau. Makna pahlawan subuh ni, maksud dia kita berlawan nafsu kita untuk hadis mayang subuh. Macam-macam buat. Menjumaatkan apa lagi? Menjumaatkan solat. Macam-macam lah orang buat. Ada tak kempen-kempen buat? Kadang-kadang jemput ustaz-ustaz daripada luar, turun daripada langit, keluar daripada bumi, semata-mata nak datangkan orang supaya datang masjid. Tak datang juga. Baik awak ambil zombie seorang mengajar. Masalah. Betul tak? Jadi tuan-tuan kena sepatutnya rasa orang pukul beduk lah. Kita beri laluan untuk azan.
Jadi tuan-tuan kena rasa selalu bersyukur pada Allah Ta'ala di saat Allah beri izin untuk selalu datang berjemaah. Macam kita ni alhamdulillah lah, Allah bagi tidak Ramadan pun datang, tidak Jumaat pun datang duduk sekejap. Maka kena selalu doa minta pada Allah supaya Allah tetap istiqamahkan kita dalam ketaatan macam ni. Dan kita kena fikir macam mana masing-masing bekerjasama. Bukan setakat jawatankuasa surau masjid, fikir macam mana nak meriahkan surau masjid kita ni supaya ramai jemaah minat nak datang. Dan benda ni bukan tugas jawatankuasa seorang. Ini juga menjadi tugas kepada semua ahli qaryah dan umat Islam. Beri cadangan yang membina. Dan apa-apa program yang baik hak masjid buat, sokong. Sebab saya duduk tengok perangai trend orang kita sekarang, mana-mana surau lah trend yang sama. Tiap-tiap masjid mesti ada wakil seorang dua. Hak bahagian kaki komen, kerja tak buat, mesti ada punya. Dia akan ada satu grup WhatsApp biasanya, surau-surau masjid ni seluruh negeri Selangor lah. Hak jenis suka tembak dalam grup ni, dia muka pun tak datang masjid, dia suka bising. Faham tak? Bising, bingit. Masjid dekat Ampang ada hak perangai macam ni. Masjid dekat Bangi pun ada, dekat Shah Alam pun ada. Saya rasalah diorang ni ada satu grup WhatsApp. Diorang merebak masuk ke semua masjid-masjid dalam dunia.
Dia akan ada jenis seorang perangai yang memang tak support. Kerja dia, kalau komen tu nak membina, kita tak ada masalah. Tegur apa yang silap. Tak. Apa program, tak setuju. Kalau jemput ustaz, benda lah jemput ustaz tu. Boring lah dia ni. Kalau buat makan, bazir pula. Kalau buka aircon ni bukan elektrik makin tinggi ke? Masjid pun tutup aircon. Dia cakap pula, dah aircon ada tutup buat benda. Dia kata pula itu. Berpeluh ketiak-ketiak aku, dia cakap. Jadi semua tak kena lah. Ada tak jenis perangai macam ni? Saya wallahualam, saya tak kena siapa pun di surau ni, tapi saya boleh berani sebut sebab satu Selangor ni macam tu, satu Malaysia ni pun macam tu perangai dia. Mesti ada seorang. Sebab tu benda-benda macam ni kita perlu bersatu padu. Macam manifesto pula. Menyampau tu aku. Kita kena betul-betul bersatu padu untuk apa dia? Fikir macam mana nak imarahkan rumah Allah supaya orang datang sembahyang jemaah. Ikutlah, ada setengah masjid dia buat makan. Hari-hari makan. Hari-hari makan, betul. Bila mula-mula dia buat potluck. Potluck ni bukan benda berat sangat pun, ringan-ringan je. Contoh, awak bawa apa pulut, ni bawa kuih, abang bawa kambing golek tu, yang ringan-ringan je. Faham tak? Buat potluck mula-mula, lepas tu ramai masuk sponsor. Jadi masjid tu meriah mula-mula sebab orang datang nak makan. Jadi oleh kerana makan dibuat lepas isyak, jadi orang macam takkan datang-datang makan, buruk lah muka, malu. Mesti duduk dengar kuliah kejap, betul tak? Ustaz pun tembak woi datang sebab nak makan. Dia tak peduli sebab dia lapar. Dia dengar juga. Lama-lama makin hari makin rasa malu. Datang kerana nak ibadat dalam rumah Allah Ta'ala, di samping ada makan. Ada setengah masjid buat gitu. Ada setengah masjid dia tak suka buat makan sebab membazir. Banyak makan, orang tak makan. Dah orang kalori banyak masing-masing, nak diet lah. Jadi orang tak makan. Macam-macam. Contoh boleh fikir. Yang penting masing-masing apa program yang baik untuk imarah rumah Allah, untuk ramai kaum sembahyang jemaah, awak kena keep support. Jangan jadi perangai-perangai orang-orang jahiliah zaman-zaman Nabi dulu. Hak jenis apa benda hak Nabi buat semua dia nak bangkang. Tak betul lah. Kalau betul ada kesilapan dari jawatan kuasa masjid. Contoh, aircon 24 jam buka. Tak ada orang pun buka, dia nak konon-konon nak suasana macam New Zealand. Contoh, ada juga AJK macam ni. Hak tu kalau kita nak komen lah. Kalau dia tak layan juga, ikat dia dekat tiang tu pukul ramai-ramai. Tak ada masalah. Contoh lah, nak bagi faham. Boleh faham ni? Jadi itu antara benda amalan-amalan disebut oleh para ulama. Banyak lagi. Solat duha, sedekah jariah, qiyamul lail, tahajud, zikrullah, istighfar. Banyak hak nak dekatkan dia dengan Tuhan. Tapi saya tak sempat sebut semua. Kita malam ni apa saya sebut tadi? Sikit-sikit sudahlah, asalkan kita boleh beramal dulu benda tu. Mula-mula apa tadi? Baca Al-Quran. Yang kedua, salat berjamaah. Menunjukkan tuan-tuan tak tidur tu ingat. Dia bangga mana dia bangga. Tuan-tuan, tahniah, alhamdulillah. Satu baca Quran, yang kedua jemaah. Banyak lagi. Tapi buat hak dua ni dulu. Kalau banyak-banyak sangat takut kita tak mampu nak follow semua. Buat dulu. Hak ni dekat Ramadan ni Quran. Yang kedua lazimkan sembahyang berjemaah. Hak awak mampulah. Mampu datang subuh datang. Tak mampu paling-paling waktu yang macam ni maghrib isyak sebab dia dah lama pun. Faham tak? Usahakan untuk datang insya-Allah. Dua saja dulu. Sebab masa pun kita tak banyak sangat. Tuan-tuan apa bila orang azan tadi tu tuan-tuan tengok jam, tengok ustaz, tengok jam, tengok ustaz. Dalam hati kata menatang nak berhenti bila? Kita berhenti sekarang. Kita nak sambung lama-lama pun tak sempat. InsyaAllah lah semua. Saya pun malam ni kali ikut. Saya gantikan ustaz Tak Safwan. Tak Safwan ada kerja dia katanya. Pergi di Indonesia ada kerja. Jadi kita kalau nak sambung pula ni hak lain-lain ni tunggu Ustaz Safwan ada kerja pula. Kita mudah aja. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu dulu. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum saya berhenti, saya minta ambil kesempatan sikit. Mana-mana tempat pun biasanya kita akan buka tabung untuk saya punya tahfiz lah. Untuk makluman, tahfiz mana-mana tempat pun dalam dunia ni dia tak ada dana yang tetap, kecuali dananya daripada sumbangan umat Islam setempat yang betul-betul yang nak infakkan hartanya fisabilillah. Tambah pula pusat tahfiz kita ni kita beri secara percuma kepada semua pelajar-pelajar. Maksudnya 1 sen yuran pun dah ambil. Yuran makan minum, kitab-kitab pakaian semua percuma. Sebab tempat kita ni ramai orang susah.
Ada juga yang tak susah, yang sederhana pun ada, tapi tak ambil juga. Sebab memang niat gitu saya dengan sahabat-sahabat ustaz yang lain ni, kita memang niat nak buat pahala dan nak juga nak galakkan orang hafal Quran. Macam saya sebut tadilah, suasana sekarang ini ramai orang tak celik Quran. Jadi tahfiz kitanya di seksyen 7 ada satu. Seksyen 7 dekat je. Ini satu rumah yang seorang hamba Allah ni wakaf untuk kita buat tahfiz. Tapi pelajar kita tak ramai lah, 20 orang lebih ya. Tak sampai 30 pun. Oleh kerana itulah kita ada satu lagi cawangan yang kita buat di Kuala Terengganu. Ya, kita nak bina sebuah komplek tahfiz percuma kita buat. Sekarang ni dalam fasa pembinaan awalnya kita buat sebuah surau, kita nak pasok tiang konkrit. Tuan-tuan doakanlah mudah-mudahan Allah beri kemudahan dalam bab ini, terutama di sudut keuangannya. Tuan-tuan, kita pakat-pakat bantu. Yang kedua juga, dalam masa yang sama kita ada usahakan satu lagi, rakan-rakan ustaz kita juga yang usahakan pusat Islam macam saya sebut tadi, tempat pengajian untuk dewasa, orang warga mah, dan kanak-kanak nak belajar Al-Quran fardu ain secara percuma. Jadi tuan-tuan pakat-pakat infak lah. Dan hari ni juga saya buka untuk wakaf untuk pendidikan dan kebajikan bagi urusan ini, bagi tahfiz kita ni. Satu bahagian RM50 saja. Dia wakaf ni tuan-tuan, dia tak sama macam sedekah. Kalau sedekah ni orang beri, maksudnya duit tersebut boleh digunakan untuk apa-apa tujuan sekalipun. Nawak ni contoh bagi sedekah ke masjid. Masjid nak buat makan ke, nak bayar bil api elektrik ke, suka hati dia. Beri kepercayaan pada pengurusan masjid. Tapi kalau wakaf ni dia tak boleh buat main-main. Wakaf dia terhenti, maksud dia terhenti setakat apa yang diniatkan oleh pewakaf. Kalau dia wakaf contohnya, ustaz saya wakaf ni untuk beli kipas. Duit tersebut orang tak boleh beli benda lain untuk kipas. Dan pahala tu akan terus mengalir sampai bila? Sampai benda tu beri manfaat pada orang ramai. Contoh awak pasang kipas, pahala walaupun kita dah mati 40 tahun, tapi kipas tu orang guna 40 tahun. 40 tahun dapat pahala. Nanti kipas tu rosak. Bila rosak ke tukar kipas baru, kipas lama tu buang, maka terhenti setakat itu wakaf tersebut. Habislah pahala dia. Sebab tu orang wakaf ni dia cerdik, dia wakaf benda yang kekal, benda yang tak rosak, tanah, tiang. Sebab tiang orang tak tukar 2 minggu sekali. Betul tak? Orang wakaf tiang, orang wakaf piling. Yang kedua ialah wakaf untuk pendidikan, kerana dia hak jenis bangsa mengalir. Ilmu ni disifatnya mengalir. Macam Universiti Al-Azhar di Mesir, dibina dengan wakaf pendidikan, melahirkan ribuan alim ulama yang merata di dunia ni, mengajarkan ilmu Allah Ta'ala. Selama mana ilmu tu mengalir melalui pembelajaran, pengamalan, orang beramal, orang belajar, orang mengajar, orang yang wakaf pada Al-Azhar dulu tu tak putus dapat pahala. Sebab tu saya buka ni untuk pendidikan dan kebajikan untuk kita punya pusat Islam. Tuan-tuan ambil lah satu bahagian RM50. Dan jangan lupa niatkan untuk arwah sekali, mak ayah apa semua. Sebab apa? Sepakat ulama mengatakan bahawa awak niat untuk arwah mak ayah ni, Allah Ta'ala beri pahala. Sampai pahalanya Allah hentikan azab mereka jika sekiranya diazab. Dan itulah yang terbaik bakti kita untuk mak ayah. Pahala yang sampai itu, kalau katakanlah dapat pahala mengalir, ya Allah kalau ada pahala untuk wakaf aku ni, aku niatkan untuk arwah mak ayah aku, maka pahalanya mengalir sama macam kita dapat, tanpa mengurangi pahala kita sikit pun. Itu lebih dia. Jadi awak niatlah RM50 ni, kalau untuk mak ayah kita saya rasa tak besar mana pun, buat gitu niat. Siapa tak bawa duit tak ada masalah. Sebab apa ni, tak, tuan-tuan boleh balik sekejap ambil, aku tunggu. Gurau je. Tuan-tuan boleh ambil nombor akaun dekat sini, ada nombor akaun. Tuan-tuan boleh masuklah niat untuk wakaf. Nak beri zakat harta pun boleh. Tempat kita ramai asnaf. Saya rasa cukup setakat tu dululah untuk rekah malam ni. Minta maaf seandainya yang terkasar bahasa, tergurih perasaan tuan-tuan. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.